Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sesungguhnya pada hari ini kita bertemu kerana-Mu ya Allah. Kita bertemu untuk menimba ilmu. Kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan pada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan juga tanah air. Jadi pada kali ini saya ingin membawa anda semua kepada modul keluarga Sakinah, iaitu modul 3 yang bertajuk Pra-Keibubapaan, iaitu kehamilan. Dan di dalam buku ini, buku MKS YKKDT, Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim, buku ini di mana modul ini memberi garis panduan kepada ibu bapa untuk mendidik diri agar zuriat yang bakal lahir seperti yang didamkan dan didambakan, yang comel-comel dan juga yang senang di hati, menjadi suri hati. Jadi ini termasuk persediaan fizikal, rohani, mental dan emosi oleh bakal ibu bapa semasa anak masih dalam kandungan. Jadi mukadimah dalam modul ini adalah kehamilan adalah saat yang amat dinanti-nantikan oleh setiap pasangan yang berkahwin. Kepada kebiasaannya, tempoh kehamilan yang akan mengambil masa sehingga 9 bulan dan 10 hari. Jadi setelah itu lahirlah zuriat yang dipanggil sebagai anak, dan anak itu merupakan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib dipelihara dengan sebaiknya. Jadi suami dan isteri hendaklah melengkapkan diri dengan ilmu ilmu keibubapaan agar dapat menjadi ibu bapa serta contoh dan tauladan yang terbaik pada anak-anak mereka. Justru itu suami isteri yang akan menimang cahaya mata perlu menitik beratkan kemahiran pra-keibubapaan lah. Jadi objektifnya dalam modul ini adalah yang pertama, dia memberikan kefahaman yang sempurna tentang kaedah menguruskan rumah tangga yang harmoni dalam tempoh kehamilan. Manakala objektif yang kedua pula adalah ia menggalakkan ibu bapa untuk melengkapkan diri dengan ilmu keibubapaan sebelum menimang cahaya mata. Dan dalam modul ini juga dia terdapat 6 program. Yang pertamanya disertakan dengan persediaan kerohanian, yang kedua persediaan mental dan emosi, yang ketiga persediaan fizikal, yang keempat persediaan pengetahuan, yang kelima persediaan keuangan, dan seterusnya keenam bimbingan dan juga nasihat. Jadi objektif bagi program yang pertama iaitu program persediaan kerohanian. Dia memperkasakan ketahanan mental, fizikal dan kawalan emosi dalam diri. Manakala yang kedua juga pula ialah dia melahirkan anak-anak yang sihat, soleh dan juga cemerlang. Manakala bagi program yang kedua pula adalah persediaan mental dan emosi itu, objektifnya adalah memberi kefahaman tentang perubahan yang berlaku kepada ibu yang hamil, sama ada dari segi mental, fizikal dan juga emosi. Manakala program yang ketiga juga pula adalah persediaan fizikal dan kesihatan. Jadi objektifnya adalah menjaga kesihatan diri supaya dapat melahirkan bayi yang sihat dan juga cergas dari segi fizikal bayi tersebut. Manakala program yang keempat adalah persediaan pengetahuan. Objektifnya membekalkan ilmu pengetahuan sebagai benteng yang kukuh dan kuat dalam menghadapi cabaran hidup, dalam menghadapi kehamilan. Manakala program yang keenam pula adalah program persediaan keuangan, yang kelima. Jadi yang kelima ni dia memberi maklumat tentang keuangan supaya pasangan bersedia memantapkan ekonomi keluarga dalam suami isteri untuk bakal cahaya mata yang dilahirkan.
Manakala program yang ke-6 pula adalah bimbingan dan juga nasihat. Ini objektif dia untuk mendapatkan maklumat yang tepat dan seterusnya dijadikan panduan lah dalam hidup keluarga, anak dan juga suami dan isteri. Jadi dalam modul 3 ini juga memberitahu beberapa kesilapan yang diperingatkan lah supaya tidak dilakukan berulang kali. Yang pertamanya, suami terlalu mengutamakan kepentingan kerjaya berbanding mengambil berat tentang isterinya yang hamil. Dan yang kedua pula adalah mengamalkan petua-petua yang berunsur syirik dan juga khurafat. Yang tu tak boleh lah. Kali yang ketiga, tidak memakan makanan yang haram dan suruhan yang haram, termasuk makanan yang tidak berkhasiat. Manakala yang keempat pula, suami isteri kurang memberi penekanan dari aspek spiritual dan kerohanian sepanjang tempoh kehamilan, dan juga terlalu banyak tidur. Jadi diharap pada modul yang ketiga ini kita dapat memberi manfaat kepada sesiapa jua yang mendengar ataupun yang membaca, dan menjadikan ianya sebagai rujukan di dalam penghidupan seharian. Apa yang penting, isi kandungannya perlu dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Apa juga kekurangan yang terdapat dalam modul ini, saya memohon kemaafan, dan sekiranya anda semua inginkan keterangan selanjutnya, ikuti episod video saya di episod yang seterusnya untuk saya terangkan selanjutnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk disebarkan, dan kita jumpa lagi lah di lain episod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.